dengan bab yang kelima ini, iaitu pembentukan Malaysia, dan hari itu kita telah memulakan sedikit berkaitan dengan bab 5 ini, iaitu berkaitan dengan gagasan Malaysia, di mana kita dah tahu tentang idea gagasan Malaysia, iaitu untuk membentuk satu negara Malaysia, iaitu negeri-negeri yang di bawah penjajahan British sahaja akan digabungkan. Akan digabungkan, dan bermula idea pembentukan Malaysia ini bermula daripada pegawai-pegawai British sendiri seperti Lord Brassey, kemudian Sir Malcolm Macdonald, begitu juga Sir Gerard Templer dan juga Sir Geoffroy Tory. Okey, empat-empat kata memang mencadangkan untuk membentuk Malaysia lebih baik, ya. Begitu juga penduduk-penduduk tempatan pun memang dah ada usaha untuk gabungkan negara kita jadi Malaysia, seperti yang dimaklumkan dalam majalah Al-Imam, kemudian juga konsep Melayu Raya, okey, oleh nasionalis Tanah Melayu. Begitu juga Tunku Abdul Rahman sendiri pun okey pernah berucap untuk menggabungkan Sabah, Sarawak, Singapura ke dalam Malaysia. Kemudian Tun Datuk Mustafa, Datuk Harun pun pernah menyuarakan hasrat untuk membawa Sabah bergabung dalam Malaysia. Begitu juga Tunku Abdul Rahman akhirnya memaklumkan bahawa beliau berminat untuk gabungkan semua negeri-negeri ini di dalam Tanah Melayu dan menjadi Malaysia. Dan kita juga telah mempelajari apakah rasional idea pembentukan Malaysia. Rasional ni maksudnya adalah apakah faktor-faktor yang mewajarkan pembentukan Malaysia, iaitu yang pertama sekali of course daripada segi keselamatan, di mana kita lihat ancaman komunis banyak berlaku di dua tempat, iaitu di Singapura dan juga di Sarawak. Banyak ancaman komunis. So bila bergabung, insya-Allah akan dapat menyelamatkan negeri-negeri ini daripada ancaman komunis. Begitu juga dengan untuk membentuk keseimbangan komposisi penduduk, di mana ada gabungan bumi putera dan non-bumi putera. Kemudian mempercepatkan kemerdekaan supaya negeri-negeri yang tidak merdeka seperti Sabah, Sarawak dan Singapura bila bergabung dengan Tanah Melayu akan mempercepatkan kemerdekaan mereka. Dan yang terakhir, untuk membangunkan negeri-negeri dan wilayah-wilayah ini. Bila bergabung dengan Tanah Melayu dapatlah membangunkan Sarawak, Sabah yang mundur, begitu juga Singapura dan Brunei. Jadi itulah matlamatnya. Jadi hari ini kita nak sambung dengan 5.3, iaitu bagaimana reaksi tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Ini satu yang kita kata yang kita kata memang berlaku dalam kehidupan seharian kita, di mana apa juga yang kita buat akan memberi reaksi kepada orang lain. Perasan tak? Contoh macam kalau katakan kamu especially dalam media sosial, di mana bila kamu postkan dalam Insta, post something dalam FB, dalam Insta kan, pastinya akan ada reaksi. Ada reaksi. Mungkin ada reaksi yang memuji, ada reaksi yang jelek ataupun reaksi yang tidak suka kan. Jadi kita ni kena belajar tau. Cikgu tengok kita ni bila kita post, kita mengharapkan segala pujian. Tetapi bila ada orang komen, bila ada orang perli, bila ada orang memberikan satu pandangan yang negatif, kita akan cepat terasalah, sentaplah apa semua kan. Jadi kamu semua, cikgu sarankan belajarlah untuk apa? Untuk menerima reaksi yang pelbagai ini. Jangan nak suka yang positif aja. Ambil juga yang negatif itu. Tapi bagaimana? How to handle reaksi-reaksi yang negatif dulu. Kalau kamu tak nak reaksi, jangan post. Contoh macam selalunya Yasmin Aili dia postkan gambar dia dekat Insta semua kan. Jadi kan kadang-kadang kawan-kawan ada yang komen. Jadi kena bersedialah. Oops. Nash pun sama jangan think negatif saja, sentiasa think positif. Kena baru rasa dia sebenarnya how to handle yang negatif ni. Kita selalunya akan marah bila kita
dapat yang negatif. Tapi sebenarnya kita tak perlu marah pun. Kita boleh mengiyakan. Contohnya macam bila macam cikgu post kan, cikgu post gambar cikgu, okey pakai tanjak semua kan. Ada yang orang kata, uish, siap bertanjak lah. Ini nak mengajar ke nak jadi pahlawan? Jadi apa, kalau jadi pahlawan, tahu ke silat tu apa semua kan? Tahu ke silat ke apa semua? Si cikgu cakap, tahulah kan silat depan pengantin. Depan pengantin boleh lah kan. Jadi yang lebih-lebih tak boleh. Kita kena belajar how to handle it. Jangan kita alah poyo lah mamat ni. Tak payah. Kita belajar untuk synchronize dengan orang-orang yang negatif ni supaya dia orang rasa oh okey, orang ni boleh terima joke dengan baik. Orang ni boleh tak sentap. Dia kena belajar macam tu. Kena belajar how to handle benda-benda tu ya. Okey, betul. Kan, bila kita post kan, cikgu ambil posing lebih-lebih sikit kan, ada orang cakap, alah, perasan handsome lah, apa semua kan. Cikgu cakap lah, cikgu akan, macam biasa, cikgu akan buat perangai cikgu iaitu apa? Saya orang nombor 2 paling handsome. Orang nombor 2 orang nombor 1 siapa? Oh, pelakon lah, apa semua kan. Cikgu cakap taklah, orang nombor 2 adalah semua lelaki dalam Malaysia ni. Semua lelaki dalam Malaysia ni nombor 1. Saya nombor 2. Jadi kita try to counter back macam ni. Betul. Hidup ni penuh dengan toxic. But how? Bagaimana kita handle the toxic? How kita handle toxic? Kita boleh jadikan dia neutral. Kita boleh jadikan dia neutral. Okay. Belajarlah cara-cara macam tu ya. Gitu. Okay. Baik. Kita lihat reaksi tempatan dan juga dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia. Okey, Tunku Abdul Rahman telah umumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961. Maksudnya, Tunku Abdul Rahman memang dah ada umumkan ingin membentuk Malaysia. Belum bentuk Malaysia lagi ya. Ingin membentuk Malaysia pada 27 Mei 1961. Dan ini telah mendapat reaksi daripada pelbagai pihak. Ada yang menerima, menerima baik cadangan pembentukan dan ada juga yang menentang. Dan reaksi tempatan terdiri daripada penduduk dan pemimpin-pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei. Maknanya negeri-negeri yang terlibat memberi reaksi, itu dipanggil reaksi tempatan. Sebab reaksi pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Malaysia. Kalau reaksi negara jiran ialah reaksi negara-negara jiran kita yang tidak terbabit dalam pembentukan Malaysia. Itu perbezaan dia. Jadi, kita lihat ya, reaksi awal, tempatan dan juga negara jiran. So, bila kita lihat di sini, kenapa? Sebab tu soalan tanya kan. Brunei dan Singapura dikategorikan dalam reaksi tempatan kerana membincangkan konsep Malaysia yang sama, iaitu mereka juga ingin menyertai Malaysia. Sebab itu dikatakan sebagai tempatan. Dan kita lihat di sini, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah berucap kepada wartawan asing di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961, umumkan cadangan pembentukan Malaysia. Cadangan ya, belum buat lagi. Cadangan pada 1961. So, reaksi tempatan kita lihat Persekutuan Tanah Melayu. Reaksi orang-orang ataupun rakyat Persekutuan Tanah Melayu, iaitu pada umumnya rancangan ini mendapat sambutan baik daripada penduduk dan juga daripada parti-parti politik di Persekutuan Tanah Melayu. Dan parti politik secara prinsipnya bersetuju dan menerima cadangan pembentukan Malaysia walaupun mungkin wujud perbezaan pendapat dalam melaksanakannya. Maknanya apa? Maknanya setuju untuk digabungkan Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura ni dalam Malaysia. Tapi bagaimana untuk buat itu? Ada perbezaan. Ada yang kata Singapura masuk dulu. Ada yang kata masuk Sabah, Sarawak je, Singapura jangan. Ada yang kata Sabah, Sarawak, Brunei masuk. Singapura nanti dulu. So banyak perbezaan pendapat dalam melaksanakannya lah. Jadi, Tunku Abdul Rahman Al-Haj mendapat sokongan UMNO berkaitan dengan rancangan pembentukan Malaysia inilah. Itu di Tanah Melayu. Bagaimana di Sarawak? Di Sarawak pula, pelbagai reaksi daripada pemimpin dan penduduk terhadap rancangan Malaysia. Ada yang menyokong, ada yang menentang, ada yang menentang kemudian menyokong.
Tiga kategori Ada yang menyokong, ada yang menentang, ada yang menentang kemudian menyokong. Okey, baik. Contohnya yang menyokong ni Barjasa. Okey. Okey. Barjasa sebenarnya merujuk kepada Barisan Jati Rakyat Sarawak. Barjasa Barisan Jati Rakyat Sarawak dipimpin oleh Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujang Tunku Osman. Mereka menyokong pembentukan Malaysia. Itu yang menyokonglah. Sementara itu PANAS, Parti Nasional Sarawak yang dipimpin oleh Datuk Datuk Bandar Abang Haji Musaffar Pesaka, pimpinan Temenggung juga Anak Baring dan SCA turut menyokong Malaysia. Jadi kita lihat di sini ada parti-parti politik seperti PANAS, kemudian ada Barjasa, kemudian juga ada Pesaka dan juga ada SCA. Mereka ini menyokong pembentukan Malaysia. Namun ada yang menentang iaitu pada peringkat awal SUPP. Okey. Bukan SUP SUPP yang dipimpin oleh Ong Ki Hui dan juga SNAP. SNAP yang diketuai oleh Stephen Kang Long Ningkan pada awalnya menentang cadangan pembentukan Malaysia. So ada dua parti, SUPP dan SNAP. Kemudian yang ini yang menentang, kemudian mereka ada yang menentang kemudian menyokong. Contohnya pada peringkat awal SNAP turut menentang rancangan pembentukan Malaysia, walau bagaimanapun SNAP kemudiannya menyokong berdasarkan cadangan Jawatan Kuasa Setiakawan Malaysia. Jadi tinggal parti apa yang terus menentang? Parti yang terus menentang adalah SUPP sahaja yang terus menentang pembentukan Malaysia. Okay. So inilah dia parti-parti politik yang ditubuhkan di Sarawak. So pada bulan Oktober 1962, kalau kita lihat, PANAS, SNAP, Berjasa, SCA dan Pesaka bergabung membentuk Parti Perikatan Sarawak untuk menyokong Malaysia. So Parti Politik Sarawak merubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan sebagai Sarawak Alliance pada bulan Januari 1963. Maksudnya di sini iaitu apa tahu? Kalau kita lihat macam di Tanah Melayu juga ada parti perikatan, betul? Parti perikatan yang diketuai oleh UMNO dan disertai oleh parti apa yang menyertai parti perikatan? Kita belajar masa form 4 itu. Parti apa lagi selain daripada UMNO yang menyertai parti perikatan? Ada dua lagi. Boleh tulis jawapan dia di grup chat. MCA dan satu lagi? Ya, betul. MCA dan MIC. Betul Nash, betul Arif Zikri. Betul. Okey. Bermakna di sini kita lihat bahawa Parti Perikatan di Tanah Melayu gabungan UMNO, MCA dan MIC. Kalau di Sarawak, Parti Perikatan ini gabungan semua parti-parti ini. Iaitu PANAS, SNAP, Barjasa, SCA dan juga Pesaka. Dan Parti Perikatan ini tujuan dia untuk menyokong Malaysia. Hebat. Sebab itu apa? Bersatu teguh, bercerai kahwin lagi. Salah. Bercerai kita roboh. Baik. Salahlah pula. Seterusnya. Sabah. Kalau kita lihat penduduk di Sabah turut memberikan pelbagai reaksi, kan? Tapi betul juga kan. Kalau kalau cerai kahwin lagi. Baik, seterusnya. Penduduk di Sabah turut memberikan pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Pelbagai reaksi Pada peringkat awal, sebenarnya penduduk Sabah berasa curiga dan bimbang sebab ketika itu Sabah sedang berkembang dalam kegiatan perdagangan, manakala sistem perkhidmatan awam pula semakin baik. Jadi penduduk pula bebas menjalankan kegiatan harian mereka. Jadi mereka bimbang, takut semua ini akan terhenti apabila mereka menyertai Malaysia. Sementara itu, kehadiran pasukan tentera British telah menjamin keselamatan mereka. Oleh itu, penduduk berpendapat apa tahu? Bahawa tiada keperluan untuk bergabung. Nak buat apa bergabung? Kami dah selesa. Kami dah rasa selamat sebab ada tentera British.
perkhidmatan awam semakin baik, perdagangan pula semakin bertambah berkembang dan maju. Jadi untuk apa kami bergabung? Macam ada udang di sebalik batu je, dia ada curiga kat situ. Itu di Sabah. Namun kita lihat ada juga dua reaksi, yang menyokong dan ada yang menentang. Jadi kita lihat yang menyokong, menjelang pembentukan Malaysia terdapat parti politik utama yang ditubuhkan, antaranya ialah UNCO, USNO, PASOK Momogun dan juga SCA, iaitu Sabah Chinese Association. USNO yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun menyokong idea pembentukan Malaysia ini sejak awal lagi. Diorang ini memang menyokong. Why not? Jadi parti politik di Sabah menubuhkan gabungan menyokong Malaysia yang dinamakan sebagai Sabah Alliance ataupun Parti Perikatan Sabah lah. Dan parti gabungan ini terdiri daripada UNCO, USNO, United, PASOK Momogun, kemudian Democratic Party dan Sabah Indian Congress. Semua bergabung menyokong. Yang menentang, kita lihat cadangan pembentukan Malaysia sebenarnya telah mengejutkan pemimpin dan penduduk di Sabah. Mereka melahirkan keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan secara berasingan atau membentuk sebuah kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka. Sebenarnya idea diorang adalah mereka nak bergabung Sabah dengan Sarawak, begitu juga dengan Brunei untuk menjadi apa tahu? Kesatuan kesatuan negeri-negeri Borneo yang merdeka. Kalau soalan ada tanya tentang kalau macam kamu mungkin muskil tanya, cikgu, Borneo tu apa? Sebenarnya seluruh pulau tu kan Sabah, Sarawak, kemudian Brunei, kemudian bawah tu kan Kalimantan kan, Indonesia sekarang ni kan. Semua itu dipanggil Pulau Borneo satu ketika dahulu. Itu dipanggil Pulau Borneo. Jadi so apabila Kalimantan tu telah menjadi milik Indonesia kerana Indonesia merdeka dahulu kan pada 1945, maka tinggallah Sabah, Sarawak dan Brunei yang masih lagi menjadi tanah jajahan British. Jadi mereka nak yang bahagian atas tu, Sabah, Sarawak dan juga Brunei itu bergabung menjadi kesatuan negeri-negeri Borneo. Itu idea mereka. Rakyat terfikir macam tu. Jadi dan kalau kita lihat, kebanyakan penduduk di Sabah menganggap bahawa tanah Melayu ni terasing, seperti Indonesia dan Filipina, maknanya terpisah daripada Sabah dan Sarawak. So macam mana nak gabungkan? Korang semua jauh-jauh terpisah. Kita orang ni Sabah Sarawak bolehlah bergabung dengan Brunei untuk apa? Membentuk kesatuan Borneo. Korang nak join macam mana ni? Kita orang jauh. Nampak tak? Dan mereka juga mempersoalkan keadaan pemimpin tempatan yang perlu menyesuaikan diri dengan kegiatan politik, pilihan raya dan berkerajaan sendiri yang sudah diamalkan di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Jadi ini dipersoalkan apa? Pemimpin-pemimpin kami nanti terpaksalah belajar cara-cara berpolitik seperti di Tanah Melayu dan Singapura yang demokrasi, kemudian cara-cara nak berkerajaan sendiri. Jadi macam ini idea yang weird, ini idea yang macam baru bagi mereka. Dan pada masa yang sama, jarak antara Sarawak, Sabah dengan Kuala Lumpur yang jauh, ini juga menimbulkan masalah bagi mereka. Jauh. Macam mana KL nak manage Sabah Sarawak? Betul juga kan? Dah lah tak ada bas nak pergi ke Sabah Sarawak, betul? Kalau ada bas, cikgu nak pergi juga Sabah Sarawak. Tapi tak ada bas, nak buat macam mana? Kan? Jadi jadi kita fikir jauh tu. Kan? Jadi disebabkan oleh kebimbangan tersebutlah, maka para pemimpin di Borneo membentuk barisan bersatu, iaitu United Front pada 9 Ogos 1961 untuk mencabar, perkataan yang terbaik digunakan di sini, mencabar rancangan pembentukan Malaysia. Dan barisan bersatu ini dianggotai oleh Ong Ki Hui, iaitu pengerusi SUPP,
A.M. Azhari iaitu daripada Parti Rakyat Brunei dan Donald Stephens iaitu daripada UNCO. Walau bagaimanapun, UNCO pada akhirnya menyokong pembentukan Malaysia. Nampak ada konflik kat situ, betul? Kan? Macam kita bila kita tak ada keperluan untuk bergabung, kenapa nak bergabung? Macam tu. Macam orang cakap apa? Tak ada keperluan untuk menambah isteri kan kepada 2, ke 3, ke 4, kenapa nak tambah? Nampak? Okey, baik. Itu lain dah. Okey, seterusnya. Okey. Dah. Danish Hakim ni mesti suka. Okey, baik. Parti politik di Sabah menjelang pembentukan Malaysia. Okey, kita lihat di sini. Okey, ada UNCO, Democratic Party, USNO, PASOK Momogun, United Party dan juga BUNAP. Ini semua adalah parti politik di Sabah yang dibentuk menjelang pembentukan Malaysia. So pada awalnya memang ada kecurigaan lah oleh Sabah. Okey, so itu berkaitan dengan Sabah dan Sarawak. Bagaimana di Singapura pula? Mereka pun turut memberikan reaksi. So kalau kita lihat di sini, yang menyokong iaitu PAP, People's Action Party, pimpinan Lee Kuan Yew. Please remember this name because this name akan memberi kesan yang besar terhadap Malaysia nanti. Nanti kita tengok So PAP yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew menyambut baik rancangan ini. Bagi golongan pedagang dan pengusaha industri pula, mereka menyokong pembentukan Malaysia kerana akan membuka peluang pasaran yang lebih besar kepada industri mereka. Yalah, Singapura kecil. Kalau mereka bisnes dekat Singapura kecil. Tapi kalau Singapura bergabung dengan Malaysia, bergabung dengan Tanah Melayu, market jadi besar. Market jadi besar. Jadi barang-barang yang dibuat daripada Singapura boleh sampai ke Tanah Melayu dengan senang, tak perlu pasport, tak perlu custom dan sebagainya. Jadi market dia jadi lagi besar. So parti lain seperti Parti Buruh Singapura pada hakikatnya setuju, tetapi menganggap gabungan ini sebagai suatu usaha yang sukar untuk dilaksanakan kerana banyak perbezaannya. Banyak perbezaannya. Kemudian ada juga yang menentang, iaitu Parti Rakyat Singapura menentang gagasan Malaysia. Even Barisan Sosialis, ada 2 parti kat sini Ada 2 parti yang menentang. Please remember, 2 parti yang menentang ialah Parti Rakyat Singapura dan juga Barisan Sosialis kat sini. Okey, menentang penggabungan kerana menganggap pembentukan Malaysia sebagai penjajahan baharu. Penjajahan bentuk baharu. Macam mana bentuk baharu? Okey, dia macam ni. Sebelum ni kalau kita tahu, kalau penjajahan mesti ada peperangan. Betul? Penjajahan mesti ada peperangan, penaklukan. Tetapi dalam kes ini, penjajahan ni ialah menjemput orang untuk masuk, kemudian melalui perjanjian dan telah terbentuk satu negeri yang baru, satu negara yang baru, dengan negeri-negeri itu bergabung. Jadi dengan tidak secara langsung, Singapura mereka anggap akan dijajah oleh Tanah Melayu. So that's what we call penjajahan baru, ataupun nama lain bagi penjajahan baru ini dipanggil apa tahu? Neokolonialisme. Ini adalah satu perkataan yang digunakan dalam video tadi. Dalam video awal tadi dia bagi tahu apa tahu? Mereka menganggap bahawa ini adalah satu neokolonialisme. Neokolonialisme bermaksud penjajahan bentuk baharu. Dan kita tahu, kita dah belajar sejarah kan, bahawa sebenarnya apa maksud neo? Neo tu sebenarnya bermaksud baharu. New. Neo tu bermaksud baharu. Okey. Baik. So, mereka mencarankan agar pandangan rakyat diperoleh sebelum Singapura menyertai Malaysia. So, dia minta apa tahu? Parti Rakyat Singapura dengan Barisan Sosialis dia kata apa? Kalau nak Singapura join Malaysia, korang kena tanya rakyat Singapura dulu. Tanya rakyat Malaysia dulu, rakyat Singapura dulu, ambil pandangan rakyat Singapura ni. Nak join ke tak nak join? Tanya dulu. Jadi itulah reaksi 2 parti ini.
Baik, Brunei, macam mana pula Brunei? Okey, terdapat pelbagai reaksi daripada penduduk Brunei terhadap pembentukan Malaysia yang menyokong, kalau kita lihat, Sultan Brunei sendiri iaitu Sultan Omar Ali Saifuddin mengalu-alukan cadangan pembentukan Malaysia ni. Dan rakyat Brunei juga pada peringkat awalnya berminat. Berminat untuk menyertai gabungan ini, namun begitu mereka ingin mencapai kemerdekaan terlebih dahulu. Maknanya apa? Mereka nak supaya British merdekakan Brunei dahulu. Barulah nak cerita bergabung ke tak bergabung ke, itu nombor dua. Yang penting berikan dulu kami kemerdekaan. Jadi itu di Brunei. Yang menyokong. Manakala yang menentang, ni hebat. Yang menentang ini ialah Parti Rakyat Brunei yang mana dipimpin oleh A.M. Azhari menentang cadangan tersebut kerana beliau lebih berminat untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, Sabah dan Kalimantan Utara dalam satu kesatuan. So A.M. Azhari berpendapat bahawa pembentukan Malaysia adalah satu cara kerajaan British untuk mengekalkan pengaruh agar dapat menguasai ekonomi dan menjamin keselamatan. Selain itu, mereka juga khawatir ataupun bimbang Brunei akan kehilangan sebahagian besar kekayaan sekiranya menyertai gabungan ini. Apakah kekayaan Brunei? Siapa tahu? Apakah sumber kekayaan Brunei? Apakah sumber kekayaan Brunei? Boleh tulis jawapannya. Ya, Danush. Iaitu petroleum. Itu sumber kekayaan Brunei. Jadi, rakyat Brunei, pemimpin-pemimpin Brunei ini bimbang kalau kekayaan petroleum ini akan hilang diambil oleh kerajaan persekutuan ataupun kerajaan Malaysia. Well, dah tentulah kata apa, kalau kita setiap negeri tu ada pendapatannya, ada hasilnya, maka akan dikongsi sebagai harta negara, kan? Tapi taklah hilang kekayaan tu, kan? Contoh macam kalau katakanlah kamu ada 4 orang adik-beradik ataupun 5 orang adik-beradik dalam rumah. Katakan 5-5 tu tak kahwin lagi, 5-5 duduk dengan mak dengan ayah, kan? Bila 5-5 dapat gaji, bila 5-5 bekerja, dapat gaji, bagi tak? Korang nak tak bagi sedikit amount kepada ayah dan mak kamu? Sebab kamu duduk di rumah tu, kan? Kamu nak tak? Betul. Kamu akan bayarkan, belikan makanan, barang dapur, kan? Makanan mentah. Sebab pendapatan yang kamu ada pun juga perlu dikongsi dengan ibu dan bapa kamu sebagai pemilik rumah. Jadi itulah fungsi. Takkanlah kamu nak, ini duit gaji aku duduk rumah tak nak lah, aku tak nak bagi. Kan? Kan? Sebab aku apa, sorang-sorang kat sini kan. Aku kerja kot. Jadi ini harta aku. Kan? Mana boleh kongsi? Tak boleh lah macam tu, kan? Dah duduk satu rumah, kena memberi, kan? Jadi kena faham jadi macam tu juga sepatutnya kalau Brunei join Malaysia, so dia kena bagilah, kan? Kenalah bagi sebab kita manage sama-sama, kan? Jadi itulah yang berlaku di Brunei. Secara kesimpulannya tentang negeri-negeri ini, secara kesimpulan sekejap, iaitu kalau kamu perhatikan, apa juga cadangan, pastinya ada reaksi yang positif dan negatif. Dan secara kita kata secara moralnya, inilah kehidupan kita, di mana setiap tindakan kita pastinya ada orang lain yang menyokong, ada orang lain yang menentang. Jadi ramai juga yang bertanya pada cikgu, habis tu takkanlah kita tak nak buat apa-apa tindakan, kan? Sebab kita tahu kalau kita buat apa-apa tindakan, pastinya akan ada yang menentang, akan ada yang mengutuk, akan ada yang mengeji. Jadi, macam mana kita nak handle benda tu? Sebenarnya mudah saja. Iaitu, kita fikir satu kita buat untuk siapa? Kita buat untuk diri kita ke kita buat untuk orang-orang ini? Kalau kita buat untuk diri kita,
dan kita tahu ianya baik untuk diri kita, pedulikan reaksi-reaksi orang lain. Sebab kita buat untuk diri kita. Kita buat untuk diri kita, kita yang tahu, kita yang alami. So, kalau kamu rasa nak buat, kamu buat. Itu kamu. Pedulikan orang lain. Pedulikan pandangan-pandangan yang menyokong ke, yang menentang ke, tolak tepi. Sebab kamu sahaja yang tahu kenapa kamu buat dan apa kebaikannya bila kamu buat tindakan kamu. Jadi, some important juga tu, improve diri kita. Yes, betul. Untuk improve diri kita. Instead of daripada kita takut. Media sosial ni bahaya. Media sosial ni bahaya. Kerana apa? Kerana media sosial inilah menyebabkan apa? Banyak berlaku kes-kes bunuh diri, especially di kalangan selebriti. Di Korea memang banyak lah. Kan? Kena kutuk, kena bash dengan fan apa semua, bunuh diri. Kemudian di US pun sama juga. Sampai murung lah. Kan? Jadi kerana apa? Kita terlalu mengambil berat orang-orang sekeliling ni. Terlalu mengambil berat pandangan orang sekeliling ni. Padahal orang yang paling penting yang kita jaga ialah siapa? Diri kita. Betul. Paling penting yang kita kena jaga siapa? Diri kita. Yang paling penting hati siapa yang kita nak kena jaga? Hati kita. Itu sebenarnya. Kita sibuk jaga hati orang lain. Kenapa? Jaga hati kita. Kan? Tak ada orang lain yang menyayangi diri kita selain dari diri kita sendiri. Jadi ingat yang itu. Cikgu bukan apa, minta maaf kepada para pelajar. Kadang-kadang cikgu masukkan unsur moral kerana cikgu baru-baru ni ada baca satu artikel di mana mereka mempertikaikan kenapa kita perlu belajar sejarah dan adakah sejarah semata-mata perlu mengingati fakta, perlu mengingati berkaitan dengan teladan-teladan iktibar yang lalu, kan? Jadi diorang kata sepatutnya sejarah ini mengajar tentang moral, tentang nilai-nilai murni dan bagaimana ianya dikaitkan dengan zaman sekarang. Ada akhlak semua, kan? Ni asyik-asyik kerja kebat kan. Jadi sebenarnya bagi cikgu betul. Daripada sejarah kita tahu bahawa bagaimana untuk kita behave pada sekarang. Kita tengok pembentukan Malaysia pun ada menyokong, ada menentang. Walaupun benda baik. Benda baik pun ada menyokong, ada menentang. Benda baik, apa lagi benda yang tak baik, kan? Jadi inilah hakikat hidup kita. Setiap apa yang kita buat akan ada reaksi baik, akan ada reaksi yang tak baik. So bagaimana kita nak behave dengan benda-benda ini? Dengan cara kita tahu apa yang kita buat, percaya kepada apa yang kita buat, kita buat. Yang memuji, terima kasih. Yang tak memuji, yang menentang, yang mengeji, terima kasih juga. Jadi itu akan menjaga hati kita. Ingat, siapa yang patut menjaga diri kita? Diri kita sendiri. Jangan harap orang lain jaga hati kita lah, tak ada. Even boyfriend pun, girlfriend pun susah nak jaga hati kita. Kita sendiri yang jaga. Alright? Ingat tu. Yes, betul. Jaga sendiri je. Yes, betul. Yasmin. Deep. Okay. Baik. Alright. Betul. Geram betul. Ambo Yasmin, kan? Tak payahlah Yasmin. Okay. Dah. Cukup. Macam pernah kena je Yasmin. Dia salah orang tu. Dia tak jumpa orang macam cikgu tu. Kalau jumpa orang macam cikgu tu, insyaAllah. Okay, seterusnya. Okay. Sambung. Okay, seterusnya. Reaksi negara jiran. Okay. Reaksi negara jiran. Kita lihat. Negara jiran. Okay, seperti kita ada Indonesia, Filipina dan Thailand. Turut memberikan pelbagai reaksi terhadap rancangan pembentukan Malaysia. Sebagai contoh, Indonesia, pada peringkat awal rancangan pembentukan Malaysia, kerajaan Indonesia tidak menentang. Itu pada peringkat awal. Ingat pada peringkat awal tak menentang. Even
Dr. Muhammad Hatta iaitu Naib Presiden Indonesia dan Dr. Subandrio Menteri Luar Indonesia mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia ni. Mula-mula Filipina pula daripada awal lagi kita lihat Presiden Diosdado Pangan Macapagal ataupun Presiden Macapagal dari Filipina menentang, pada awal-awal dah menentang pembentukan Malaysia kerana menuntut wilayah Sabah. Maknanya, okey, kalau kita perhatikan daripada dulu lagi memang Filipina memang menuntut Sabah aja. Dia nak juga Sabah. Walau bagaimanapun bagi Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan ini adalah di bawah urusan Kerajaan British. Jangan tuntut dengan kami, tuntut dengan British. Tanya British. Kami buat ni pun dah dipersetujui oleh British. Kalau kamu nak minta, pergi tanya British. Itu bawah urusan Kerajaan British. Itu berkaitan dengan reaksi Filipina. Bagaimana reaksi Kerajaan Thailand? Thailand tak ada masalah memberi reaksi positif dan menerima idea pembentukan Malaysia itu. Sebab pembentukan Malaysia ini dianggap akan memperkuatkan usaha ke arah keamanan di rantau Asia Tenggara. Okey. Jadi, pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada penduduk tempatan dan juga negara jiran walaupun terdapat penentangan. Pembentukan ini tetap diteruskan demi kebaikan rakyat. Ingat demi kebaikan rakyat. Macam kamu juga. Bila kamu buat sesuatu perkara itu yang kamu percaya untuk kebaikan diri kamu dan ahli keluarga kamu kan, kamu teruskan walaupun mungkin ada penentangan. Nampak? Stay strong, bak kata Danish Akib. Stay strong. Kan? Percayalah. Okay. So, strong. Okay, baik. Kita lihat seterusnya. Langkah-langkah pembentukan Malaysia. Inilah step by step bagaimana nak buat Malaysia, nak bentuk Malaysia. Bukan senang ya. Bukan senang. Satu kerja yang cikgu tengok ianya agak melelahkan dengan penentangan lagi dan sebagainya. Kita lihat Baik, usul ataupun cadangan pembentukan Malaysia ni telah dibentangkan di Dewan Rakyat Parlimen pada 16 Oktober 1991 dan telah mendapat sokongan majoriti ahli Dewan. Setuju. Jadi sokongan ini membolehkan Kerajaan Persekutuan Melayu menggerakkan usaha membentuk Malaysia dan pelbagai cara dilakukan, antaranya termasuklah mengadakan lawatan ke negeri-negeri yang terlibat. Kemudian penubuhan jawatan kuasa setia kawan Malaysia. Kemudian ada referendum Singapura. Kemudian rundingan London. Kemudian Suruhanjaya, Kobel dan terakhir jawatan kuasa antara kerajaan. Ini adalah senarai kita katakan sebagai langkah-langkah pembentukan Malaysia. Mula-mula dengan lawat ke negeri-negeri itu, kemudian tubuhkan JSKM, kemudian buat referendum di Singapura, kemudian rundingan London, kemudian Suruhanjaya Kobel untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah, dan jawatan kuasa antara kerajaan. So total di sini ada lebih kurang 6 langkah dia. So kita lihat di sini. Siri lawatan. Ini bermula dengan siri lawatan. Lawatan bersiri. Lawatan bersiri. Yang pertama kita lihat Julai 1991, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini telah mengadakan lawatan ke Sarawak dan Brunei. Dan lawatan ini untuk meninjau, survey, meninjau ni survey je, dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin tempatan. Bagi apa? Untuk menerangkan rancangan pembentukan Malaysia. Just explain saja. Okay? Explain saja. Kemudian, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu mengatur lawatan pemimpin Sarawak dan Sabah ke Persekutuan Tanah Melayu pula. Pemimpin Sarawak Sabah datang ke Tanah Melayu. So pada bulan Ogos 1962, Datu Bandar Abang Haji Mustafa, Temenggung juga Anak Baring, Donald Stephens dan juga Datuk Mustafa, Datuk Harun mengadakan lawatan. Lawatan ke Tanah Melayu lah untuk meninjau kemajuan di Persekutuan Tanah Melayu. Jadi mula-mula Tunku Abdul Rahman melawat Sarawak dan Brunei. Kemudian
okey, pemimpin Sarawak dan Sabah, pemimpin Sarawak dan Sabah pun melawat Tanah Melayu pula. Kemudian diteruskan dengan lawatan Tunku Abdul Rahman ke Sarawak dan Sabah pada November 1962. Okey, dan pada akhirnya lawatan rombongan Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Ghaffar Baba ke Sarawak dan Sabah. Lawatan lagi. Asyik melawat je, dia lawat kita, kita lawat dia, kita asyik melawat-lawat je kan. Dan lawatan ini menunjukkan terdapat apa? Kesepakatan dalam kalangan ahli politik di Tanah Melayu untuk menjelaskan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Maknanya, okey, ada sepakat. Dr. Burhanuddin Al-Helmi ni sebenarnya adalah bukan daripada UMNO tapi daripada luar. Okey, daripada parti luar, PKMM kata Ustaz Cikgu. Okey, mereka telah pergi ke Sarawak dan Sabah untuk meninjau pendapat dan menerangkan gambaran sebenar tentang rancangan Malaysia ni. So, di sinilah kalau kita lihat Penyata Suruhanjaya, okey, penyiasat Borneo Utara dan Sarawak. Macam-macam penyiasat pun ada. So itu pertama, siri lawatan. Ada lawatan-lawatan yang dibuat. Kemudian yang kedua, okey, tadi yang pertama iaitu mengadakan lawatan. Itu langkah yang pertama. So kita take note benda ni, okey, sebagai langkah yang pertama. Kemudian yang kedua iaitu Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. Ini nombor 2. Okey, so kalau kita lihat di sini, Malaysia Solidarity Consultative Committee atau dikenali sebagai JSKM ditubuhkan ketika persidangan ahli-ahli Parlimen Commonwealth di Singapura. Okey, mesyuarat JSKM diadakan sebanyak 4 kali iaitu di Jesselton, Kuching, Kuala Lumpur dan Singapura. Dan tujuan penubuhan dia, ini paling penting. Tujuan penubuhan JSKM ni adalah untuk meyakinkan penduduk Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia. Yakinkan maknanya dia tak yakin, so kena beri keyakinan. Menyediakan ruang perbincangan untuk mendapatkan kata sepakat terhadap pembentukan Malaysia. Sebab kena ingat Sabah Sarawak dia ada permintaan dia yang berbeza. Mereka nak something yang berbeza. Jadi, okey, disediakan ruang perbincangan. Okey, sekarang bincang. Kamu nak apa? Nampak dia orang berbincang. Sabah Sarawak nak apa sebenarnya? Jadi itu sebagai ruang perbincangan JSKM ini. Kemudian JSKM akan mengumpulkan pandangan tentang pembentukan Malaysia. Kemudian JSKM juga sebarkan maklumat berkaitan dengan Malaysia, sebarkan maklumat tentang macam mana bentuk Malaysia, macam mana kegiatan ekonomi, bagaimana nak diuruskan negeri-negeri ini. So ada maklumat-maklumat itu. Kemudian memupuk aktiviti penghebahan, maknanya aktiviti penyebaran maklumat. Okey, dan mempercepat pembentukan Malaysia. So aktiviti penghebahan seperti mendedahkan perkembangan kemajuan dalam bidang pentadbiran serta projek-projek pembangunan di Persekutuan Tanah Melayu. Maknanya apa? Diorang punya jawatan kuasa ni adalah bertujuan untuk apa tahu? Diorang akan explain dan sebarkan mungkin dalam bentuk flyer semua berkaitan dengan kemajuan-kemajuan yang telah berlaku di Tanah Melayu. Sejak merdeka, kemajuan-kemajuan yang telah berlaku di Tanah Melayu sebarkan kepada penduduk Sarawak dan Sabah. Supaya apa? Kalau kamu join, kamu pun akan dapat kemajuan-kemajuan seperti ini. Nampak tak? Jadi itu menyebarkan idea hebahan penghebahan. Jadi jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil pemimpin dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Donald Stephens dilantik menjadi pengerusi JSKM. Dalam mesyuarat kedua, JSKM membuat keputusan. Akhirnya JSKM membuat keputusan menyokong rancangan Malaysia. Dan jawatan kuasa ini memainkan peranan penting dalam memberikan kefahaman kepada pemimpin tempatan dan akan mendapatkan sokongan terhadap pembentukan Malaysia. Itu tugas JSKM. Nampak tu? Sebahagian ahli JSKM. Walaupun kita nampak JSKM ni
nampak macam normal, tapi perasan tak bahawa sebenarnya kalau kita lihat di sini sangat kuat pengaruh British. Okey, di mana kalau kita lihat orang Melayu, orang Iban, orang Sabah, Sarawak, Singapura pun semua okey berkot dan juga bernecktie. Kalau kita lihat di mana yang dikatakan unsur Melayu apa semua, tak ada. Inilah kesan daripada penjajahan British selama hampir 120 tahun. Inilah dia. Baik. Dan inilah dia mesyuarat-mesyuarat yang telah dijalankan. Okey. Satu fakta berkaitan ni yang ini, JSKM. Okey, JSKM ini turut dikenali sebagai Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia, JPPM. Sebab itu cikgu sendiri sebenarnya, terus terang cikgu cakap JSKM ni adalah first time cikgu dengar. Jawatan Kuasa Setia Kawan, okey, Setia Kawan Malaysia ni lah. Rupa-rupanya memang berbeza sebab sebenarnya pembentukan Malaysia ni, bab ini dipelajari dalam bab yang ke-6 sejarah tingkatan 5 yang KBSM tahun lepasnya. Bab ni memang ada. Okey, dalam KBSM, sejarah KBSM tingkatan 5 tahun lepas. Dan dia disebut sebagai JPPM, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Malaysia. Jadi kita sebut JPPM, tiba-tiba kat dalam buku ni JSKM. Kenapa JSKM? Rupa-rupanya JSKM turut dikenali sebagai JPPM. Okay, so inilah yang kita kadang-kadang kita kata bahawa cikgu, sejarah ni diubah-ubah ke? Tidak, bukan diubah-ubah, tetapi sebenarnya sejarah ini kadang-kadang kita kata sebagai diperbaharui. Bukan ditambah, bukan ditokok tambah, tetapi diperbaharui. Diperbaharui. Baik. Dan itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah referendum Singapura. Apa itu referendum? Referendum ini sebenarnya adalah merujuk kepada apa? Okey. Referendum ini sebenarnya boleh dikenali sebagai pungutan suara. Okey, sebenarnya boleh dikenali sebagai pungutan suara. Sebab Singapura ni tak besar. Singapura tak besar. Jadi untuk bertanya seluruh penduduk Singapura ini berkaitan setuju ke tak setuju untuk menyertai Malaysia, tak susah. Sebab apa? Sebab semuanya dalam pulau tu. Tapi kalau buat referendum di seluruh Malaysia ni, memang tak boleh lah. Kan? Ada 35 juta orang kot. Kan? Nak ditanya seorang-seorang tu mampus lah jawabnya kan? Tak. Jadi inilah dia referendum Singapura, iaitu pungutan suara. Baik. Rundingan antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, rundingan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura diadakan pada bulan Ogos 1962 hingga September 1962 menghasilkan persetujuan penyertaan Singapura ke dalam Malaysia. Means Singapura setuju join dalam Malaysia. Kalau kita lihat di sini, satu referendum ataupun satu pungutan suara diadakan di Singapura pada awal bulan September 1962 nak menyatakan bentuk pilihan Singapura menyertai Malaysia. Keputusan referendum, keputusan pungutan suara mendapati rakyat Singapura setuju untuk bergabung membentuk Malaysia seperti syarat yang ditetapkan oleh Kerajaan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Dan keputusan ini membolehkan Singapura menyertai Malaysia. Secara umumnya, Singapura menyertai Malaysia. Dan kita harus ingat memang di Singapura ni memang ramai yang nak join Malaysia. Why? Because pada waktu itu, pada zaman itu, Singapura menjadi pusat hiburan. Pusat hiburan bagi penduduk-penduduk Tanah Melayu. Kerana apa? Kerana di Singapura lah adanya studio Jalan Ampas. Siapa tahu apa itu studio Jalan Ampas? Siapa tahu? Studio Jalan Ampas. Pernah dengar? Tak pernah dengar Okey. Pernah tengok cerita filem-filem P. Ramlee?
Pernah tengok filem-filem P. Ramlee? Seniman Bujang Lapuk ke, Bujang Lapuk ke, pernah kan? Semua filem-filem P. Ramlee yang black and white tu, kan? Semua filem-filem P. Ramlee, okey, kebanyakannya dibuat di studio Jalan Ampas, Singapura. Singapura. Ya, yang studio tu, studio Jalan Ampas. Filem-filem P. Ramlee kebanyakannya semua buat di studio Jalan Ampas di Singapura. Ya, Shimir. Aku sebut studio Jalan Ampas, kau pun studio Jalan Ampas. Okey, baik. Jadi ramailah orang Melayu sebenarnya yang menyokong. Dia kata apa? Bagus ni. Dapatlah menyertai Malaysia dan juga dapatlah sebarkan filem-filem Melayu ke 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 tanah Melayu. Sebab ramai penduduk-penduduk dan pelakon-pelakon pada waktu itu, okey, mereka tinggal dan bekerja di studio Jalan Ampas, okey, di Singapura. Jadi itulah kebaikan dia. Baik. Kemudian itu yang ketiga, referendum Singapura. Kemudian yang keempat kita lihat di sini iaitu rundingan London. Pada bulan November 1961, okey, rundingan berhubung dengan pembentukan Malaysia, okey, rundingan berhubung pembentukan Malaysia diadakan di London antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Kerajaan British. So ada berunding dan kedua-dua kerajaan setuju agar ditubuhkan sebuah suruhanjaya. Untuk apa suruhanjaya ini? Untuk meninjau reaksi penduduk di Sarawak dan Sabah. Maknanya apa? Maknanya British pun dia tak ambil mudah benda ni. Dia kata apa? Kalau nak membentuk Malaysia, gabungkan Singapura, Sabah, Sarawak, boleh. Okey, Singapura dah ada referendum. Sabah, Sarawak macam mana? So, British cadangkan supaya apa? Okey, kita setuju untuk apa? Sabah Sarawak, kita tubuhkan sebuah suruhanjaya untuk suruhanjaya itu meninjau, untuk tengok, untuk survey bagaimana penduduk Sarawak Sabah, setuju ke tak setuju. Itu tujuan dia. Jadi itulah hasil rundingan kerajaan Tanah Melayu dengan kerajaan British pada rundingan London, dan hasil daripada rundingan London itu, maka kalau kita lihat nombor 5 ini pun berlaku. Okey, iaitu Suruhanjaya Kobel, di mana Suruhanjaya ini dibentuk secara rasmi pada bulan Januari 1962, dan Suruhanjaya Kobel ini mengandungi wakil-wakil yang dilantik oleh kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Contohnya Lord Kobel. Sebab itu dia panggil Suruhanjaya Kobel, sebab dia punya pengerusi dia adalah Lord Kobel. Dan ahlinya ada Sir Anthony Abel, Sir David Waterston, Muhammad Ghazali Shafi'i dan juga Wong Pauni. Ini adalah wakil daripada Persekutuan Tanah Melayu. Dan Suruhanjaya ini telah melawat 35 pusat lawatan. 20 di Sarawak dan 15 di Sabah. Dan menjelang Jun 1962, Suruhanjaya Kobel telah menyerahkan laporan. So diorang dah buat survey semua, dah buat dia punya lawatan-lawatan, diorang pun buat satu report. Diorang bukan boleh cakap je, diorang setuju. Dia tak boleh cakap macam tu. Kena buat satu report. Laporan kepada kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu. Dan antara laporan tersebut ialah 2/3 penduduk menyokong pembentukan Malaysia. 2/3 tu. Okay, banyaklah juga kan. 2/3. Kemudian mengesyorkan, mencadangkan agar Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1997 yang sedia ada di Tanah Melayu itu dijadikan asas kepada Perlembagaan Persekutuan yang baru. Ingat kita akan belajar perlembagaan kan baru-baru ni. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi bagi sesebuah kerajaan. Tetapi apabila kerajaan itu macam Tanah Melayu tadi bergabung pula dengan Sabah, Sarawak, Singapura semua kan. So perlembagaan itu dia tak relevan lagi dah. Sebab perlembagaan awal tu hanya untuk Tanah Melayu saja. So kena buat pindaan. Kena buat pindaan perlembagaan persekutuan. Kita pun dah belajar pindaan perlembagaan kan. Pindaan tu perlu dibuat kerana
nak menggabungkan Singapura, Sabah dan Sarawak ke dalam Malaysia. So berlakulah pindaan. Dan kalau kita lihat di sini, okey, Suruhanjaya Kobel juga mencadangkan kuasa autonomi dan jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipinda atau dibatalkan oleh kerajaan persekutuan tanpa mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri berkenaan. Okey, kuasa autonomi ni maknanya kuasa mutlak. Mencadangkan kuasa mutlak atau jaminan khas diberi kepada Sarawak dan Sabah yang tidak boleh dipinda, yang tidak boleh dibatalkan, tidak boleh diubah oleh kerajaan persekutuan pun tanpa mendapat persetujuan kerajaan negeri. Contohnya apa? Contohnya macam salah satulah yang salah satunya adalah seperti agama rasmi. Okey, ingat kerajaan Persekutuan Malaysia ni, seluruh tanah Melayu ini, okey, kerajaan persekutuan iaitu kerajaan seluruh tanah Melayu ini sebenarnya adalah agama rasminya adalah agama Islam. Okey, tetapi Sabah dan Sarawak tidak. Dan itu tidak boleh dipinda. Jadi ini telah dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. So dia kata apa? Agama rasmi persekutuan adalah agama Islam kecuali Sabah dan Sarawak. Dia ada kecuali Sabah dan Sarawak. So ni Sabah dan Sarawak bukan agama rasminya Islam, bukan. Tapi dia terbuka di Sabah dan Sarawak. Dan ini adalah kuasa autonomi, kuasa yang diberi khas kepada penduduk Sabah dan Sarawak, kerajaan Sabah dan Sarawak, di mana itu tidak boleh dipinda oleh kerajaan persekutuan. Inilah dia contoh kuasa autonomi. Contohlah itu sebenarnya. So itulah dia berkaitan dengan Suruhanjaya Kobel, dan inilah dia antara persatuan dari maklum Sarawak yang memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Kobel. Macam-macam cop ada. Kan? Surat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kepada Lord Lansdowne pada September 92 dah ada dia punya surat-surat semua ni. Dan inilah dia ahli Suruhanjaya Kobel. Okey, Muhammad Ghazali Syafi'i, Wong Pauni, Lord Kobel yang di tengah ni, Sir David Waterston dan juga Sir Anthony Abel. Jadi itulah dia. Dan yang terakhir kita nak lihat hari ini iaitu berkaitan dengan pembentukan jawatan kuasa antara kerajaan, di mana kalau kita lihat, okey, kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu ini yang ke-6 tadi yang ke-5, ini yang ke-6. Okey, langkah terakhir iaitu kita lihat kerajaan British dan Persekutuan Tanah Melayu umumkan penubuhan Intergovernmental Committee ataupun dikenali sebagai jawatan kuasa antara kerajaan pada Ogos 1962, dan jawatan kuasa ini diwakili oleh kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Penubuhan JAK ni tujuan dia untuk apa? Apa tujuan dia? Paling penting kita nak tahu apa sebab dia, apa tujuan dia. Tujuan dia menyediakan rangka perlembagaan dan membentuk keperluan untuk melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Nampak? Dibuat khas untuk apa? Untuk merangka perlembagaan baru dan membentuk keperluan melindungi kepentingan Sarawak dan Sabah. Dan jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Lord Lansdowne, iaitu Menteri Tanah Jajahan di Britain sana. Timbalan pengurusi ialah Tun Abdul Razak Hussein dan ada wakil Sarawak. Okey, ni ramailah ni. Cikgu just mention kan wakil Sarawak dan juga ada wakil Sabah. Okey. Baik. JAK mempunyai 5 jawatan kuasa kecil, iaitu kalau kita lihat, iaitu jawatan kuasa kecil bagi perlembagaan, kewangan, perkhidmatan awam, perundangan kehakiman dan organisasi jabatan. Dan apa yang jawatan kuasa ini buat? Mereka telah mengadakan mesyuarat pertama di Jesselton, Kota Kinabalu, Sabah, dan mesyuarat terakhir diadakan di Kuala Lumpur pada 18-20 hingga 20 September 1962. Dan jawatan kuasa ini menghasilkan, ini dia mengusulkan, ini kamu kena ingat, mengusulkan, mencadangkan 18 perkara bagi Sarawak
dan 20 perkara bagi Sabah yang perlu dimasukkan ke dalam perlembagaan persekutuan. Tujuan dia untuk apa? Untuk menjamin hak serta kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah. Ingat kenapa dia orang ni macam special sangat minta 18 perkara lah, 20 perkara yang berbeza? Kerana mereka terdiri daripada lagi banyak suku kaum. Berpuluh suku kaum yang ada di Sarawak dan Sabah. Jadi kena adjust sikit lah. So kalau kita lihat di sini, inilah dia perkara yang menjadi teras utama dalam perlembagaan termasuklah. Nampak? Cikgu ada mention tadi kan? Islam ialah agama persekutuan Malaysia, tetapi dikecualikan kepada Sarawak dan Sabah. See? Kerana apa? Kerana mereka terdiri daripada pelbagai suku kaum. Bahasa Melayu ialah bahasa rasmi Persekutuan Malaysia. Itu memang dalam perlembagaan. Tetapi bahasa Inggeris juga digunakan sebagai bahasa rasmi Sarawak dan Sabah. Itu juga dimasukkan. Sistem pendidikan dikekalkan di bawah kawalan Kerajaan Persekutuan kecuali di Sarawak dan Sabah. Sistem pendidikan di Sarawak dan Sabah kekal di bawah kawalan kerajaan negeri sehingga Majlis Negeri membuat pindaan. Sehingga Majlis Negeri membuat perubahan lah. Pada peringkat awal memang pendidikan Sabah Sarawak terpulang kepada kerajaan negeri. Bukan kerajaan persekutuan. Dalam Parlimen Malaysia, dalam Parlimen Malaysia, sebanyak 24 kerusi hendaklah diperuntukkan kepada Sarawak. 16 kerusi kepada Sabah dan 15 kerusi kepada Singapura. Cikgu rasa cikgu tak perlu ceritalah pasal kerusi kan. Dia orang bukannya bagi kerusi kerusi ni maksudnya apa? Kawasan. Satu kerusi, satu kawasan. Itu sebenarnya. Jangan kau fikir jangan fikir dia bagi kerusi. Dia bagi kerusi baik pergi kedai bagi kerusi je kan. Bagus Yasmin. Kuasa imigresen terletak di bawah kerajaan persekutuan. Kuasa imigresen ni maknanya kuasa keluar masuk rakyat. Kena ada pasport semua kan. Itu di bawah kerajaan persekutuan. Tetapi Sarawak dan Sabah diberi kuasa tersendiri untuk mengendalikan hal ehwal imigresen. So itu terpulang pada Sabah Sarawak. Sama ada mereka nak ikut ataupun nak buat cara mereka sendiri. So kalau kita lihat di sini pelbagai langkah telah diambil bagi merealisasikan pembentukan Malaysia. Langkah ini melibatkan semua pihak, sama ada pemimpin maupun rakyat. So sikap toleransi yang ditunjukkan perlu diamalkan oleh generasi muda bagi menjamin kesejahteraan. Dan inilah sikap yang cikgu nak tekankan pada sekarang ini, iaitu sikap toleransi. Di mana kita ni kalau berkawan, kadang-kadang cikgu tengok kita nak kawan kita ikut kita. Kawan kita, kita paksa kawan kita, kau ikutlah cara aku, kau ikutlah macam ni, kau ikutlah macam ni. Kita tak ada toleransi. Jadi nilai murni yang seterusnya yang kita pelajari iaitu apa? Bertoleransilah dengan kawan-kawan kamu. Kadang-kadang toleransi ni kadang-kadang pelik. Contohnya, kita semua nak belajar. Tetapi ada yang belajar sambil dengar muzik. Ada yang belajar nak yang senyap aja. Ada yang nak belajar sambil ada karipap kat sebelah. Ataupun cheeses kat sebelah. Ataupun mungkin ada kopi kat sebelah. Macam-macam cara. Tetapi matlamat yang sama iaitu belajar dan cemerlang. Ada tak mana-mana cara yang salah? Tak ada. Mana-mana cara yang kamu buat adalah betul bagi diri kamu. Mungkin yang si A ni dia belajar sambil dengan muzik, bagi dia okey. Bagi orang kedua tak okey. Kemudian orang yang kedua ni mungkin dia belajar nak senyap aja. Mungkin bagi orang yang ketiga tak okey. So macam mana ni? Toleransi. Faham memahami dan juga bertolak ansur. Jadi begitu juga kamu dengan rakan-rakan, bertolak ansur. Dia berbeza, kamu berbeza. Hormati perbezaan orang dan bertoleransi. Contoh yang ditunjukkan kenapa Sabah Sarawak diberikan perbezaan begini? Kenapa diberi keistimewaan ini? Kenapa sangat istimewa sangat ke? Kerana mereka memang berbeza. Kita tak boleh paksa mereka menjadi Malaysia.
ataupun sekolah Melayu? Ya, betul. Okey, sebab tu Syamir, kan? Sebab tu Syamir bagi cikgu kan, people different yang masalahnya, sama hamba Allah ni memang tak faham, betul. Sebenarnya, sebab tu cikgu cakap, jangan mengharap orang lain faham kita. Jangan mengharap kesetiaan orang lain pada kita. Jangan mengharap kejujuran orang lain pada kita. Tapi haraplah diri ini sendiri yang buat. Diri sendiri yang bertoleransi. Diri sendiri yang jujur. Diri sendiri yang bertolak ansur. Diri sendiri. Pada akhirnya, siapa yang dapat jaga hati? Kita sendiri. Betul. Pedulikan orang lain. Jaga hati kamu. Okey. Dahsyat kelas sejarah kita ni. Okey, baik. Okey, so dengan itu okey, kita berhenti kat situ untuk 5.4. Untuk 5.4 nanti kita akan sambung dengan 5.5. Sementara itu, ada sebarang soalan nak ditanyakan, silakan. Kalau ada sebarang soalan nak tanya, kan. Kita belajar